Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab perkara-perkara yang dilarang, benda-benda yang dilarang. Dia panggil bahagian no entry belakang ni. Bab yang ke-284, Babu tahrim matlil al-ghani bihaqqi talabi sahibuh. Bab haramnya si kaya menangguh-nangguh hak seperti membayar hutang yang dituntut oleh pemiliknya. Jadi orang kaya maknanya orang ada duit tapi tak mau bayar hutang. Hutang yang sudah cukup tempoh. Maknanya kita berhutang nak bayar pada bulan 1 2016. Siapa tempoh, duit dia ada, tangguh dulu lah, nak beli kereta dulu. Ini dia panggil matlul ghani, matlul al-ghani. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulakan bab ini dengan ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam ayat Quran ini Allah suruh bayar, suruh tunaikan amanah. Di antaranya amanah kitanya harga barang. Itu amanah. Kita barang orang ambil dah. Kalau makanan tu lama dah jadi bajanya. Kan? Bayar ada lagi. Itu. Tapi bila sudah sampai tempoh dia maka kena bayar. Itu termasuk dalam amanah. Surah An-Nisa ayat 58. Ayat yang kedua, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil allazi tumina amanatah. Jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, hutangnya. Biasanya orang yang beri hutang kepada orang ni dia percaya ke kawan tu. Kita kalau tahu kaki kelentung kita tak beri dah. Kau beri juga. Kalau beri juga cari kerja lah kitanya, cari pasar. Tahu dah orang tak bayar hutang, pergi bayar, pergi bagi duit, bagi apa ke dia? Jadi kita beri ni sebab kita tengok dia ni orang baik. Orang ada harapan nak bayar hutang. Al-Baqarah 283. Jadi ada kata ai fa in amina ba'dukum min ghairi rahnin. Kita yakin dia tak payah ambil gadaian. Tapi kalau kita rasa tak sedap hati, minta gadaian. Ini lepas saja, kira orang baik. Pada pandangan kita ni orang baik. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyu zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangguhan daripada si kaya itu dalam membayar hutang. Dia ada duit tak mau bayar hutang adalah satu kezaliman. Dia kira satu kezaliman, penganiayaan kepada orang. Tuan duit itu nak guna ke tak nak guna? Kita yang kata dia banyak duit lain. Itu tak ada masalah, tapi kita perjanjian amanah, tunailah. Dalam membayar hutang adalah satu kezaliman. Dan jika seorang daripada kamu diminta menukar hutangnya kepada orang yang kaya, makalah si pemberi hutang itu menerimanya. Ini dia panggil dalam bab al-hawalah ataupun hiwalah. Hiwalah ni dia panggil transfer. Hutang orang ni bayar, orang ni tu lo bayar. Ataupun dia ni contohnya Muhammad berhutang dengan Abdullah. Muhammad berhutang dengan Abdullah. Jadi Abdullah tu tuan hutang. Kan? Muhammad yang kena bayar. Ada seorang lagi nama Yusuf berhutang dengan Muhammad. Duit Muhammad ni ada dengan Yusuf. Kawan tu tak bayar. Jadi Yusuf ni pula pasal jenis payah nak bayar hutang juga. Duit ada. Pasal Muhammad ni orang baik, orang lembut ya. Mari minta hutang orang celek mata klik.
Mari minta hutang tapi tuan hutang celek mata dia pakai klik tak jadi minta. Tapi si Abdullah ni gedebel sikit. Dia kata Abdullah, hutang aku dengan hutang ambil dengan Yusuf. Kebetulan hak ni gedebel juga. Jadi boleh dibagi celek mata tak? Jadi dia panggil hawalah. Maknanya boleh kita transfer hutang kita ni kepada orang ni, suruh ambil dengan ni, tapi dia ada hak dengan kita lah. Maknanya orang tu boleh kena terima. Dia boleh pergi ambil dengan itu. Mari hutang mari bayar duit 100 itu bayar sini. Itu boleh macam tu. Tahu dah cara-cara di sana ayat tadi. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis ni apa? Jika ada contoh di sini cantik. Jika Ahmad berhutang dengan Ali dan tidak membayarnya, Ali meminta hutang tersebut dijelaskan, tetapi Ahmad tidak juga membayarnya. Kebetulan Zainab pula berhutang dengan Ahmad. Jadi ada orang yang ketiga berhutang dengan Ahmad ni. Ahmad berkata, hutang aku ini kau wahai Ali mintalah daripada Zainab, mungkin ambil dengan Zainab, kerana dia juga ada berhutang dengan aku sebanyak hutang tersebut. Sama-sama sejuta belaka. Senang. Kita biar bunyi gagah sikit tak? Sejuta sama sejuta. Kalau tak ada sejuta ringgit, sejuta rupi. Tak banyak juta juga bunyi kan. Maka Ali sepatutnya menerima tukaran tadi kerana menolong Ahmad mengelakkan dirinya daripada menangguh-nangguh yang diharamkan itu. Ini kerana bila dia menerimanya, maka bererti Zainab pula yang berhutang dengan Ali, dan dia Zainab tidaklah perlu membayar hutangnya itu kepada Ahmad. Maka Ali perlu memintanya daripada Zainab, dan lepaslah Ahmad daripada berhutang dengan Ali. Jadi hiwalah ini terjadi sekiranya Ali dan Ahmad bersetuju. Syaratnya ya, orang yang kita transfer tadi mesti orang yang ada kemampuan nak bayar. Jangan kata mau ambil hutang aku dengan tu, dengan dia tu, si Doloh tu memang miskin tegar tak boleh bayar hutang. Jadi itu maknanya kena hak kita transfer pula hak bahasa jenis gedebel. Bahasa jenis boleh pegang dapat baju orang ni. Alah, itu tak boleh. Naknya iza utbi ahlukum ala mali. Jadi biar orang tu orang yang senanglah. Maka kita kena terima. Pengajaran daripada hadis, haram menangguh-nangguh pembayar hutang setelah mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Haram juga menangguhkan pembayaran kepada pemiutang dengan alasan bahawa dia adalah seorang yang kaya. Dia kaya. Kerana ini juga boleh dipahami daripada hadis. Jadi hutang wajib dibayar sekalipun pemiutang itu kaya raya. Tak kira lah tuan dia kaya ke miskin, itu hutang mesti kena bayar. Yang kata dia banyak duit tak apa, dia banyak duit beres ya. Yang ketiga, orang yang melambatkan pembayaran hutang bukan sahaja menzalimi orang lain dengan penangguhannya itu, bahkan juga dirinya sendiri. Ini kerana dia sendiri yang menghilangkan kepercayaan orang lain terhadapnya dan membuka ruang kepada orang lain untuk membenci dan mencelanya. Kita kena ingatlah, kalau ada duit jangan ditangguh. Apalagi kalau contohnya kita ni ada hutang orang, kita janji 5 bulan lagi nak bayar, tiba-tiba kawan kita ni kena musibah, kereta dia rusak ke, rumah dia tenggelam air, kena banjir ke. Jadi sepatutnya kita yang pergi bermurah hati, hutang saya ni 5 bulan lagi, tapi oleh kerana saudara dalam keadaan terdesak, saya bayar sekarang. Itu dia panggil manusia yang berperi kemanusiaan, manusia yang ada timbang rasa. Ni ada tuan mari minta pun tak nak bagi lagi. Saya ni kena musibah ni, kena musibah ni, perlulah duit saya tu. Kita janji 5 bulan lagi. Tengok ya, itu tapi dalam janjilah, cuma dia panggil ihsan, timbang rasa. Di mana perasaan kita orang kena musibah dah kita tak bantu dia, hutang dia pun tak nak bayar pula. Ini satu kes yang berat. Yang keempat, orang yang tidak mampu membayar hutangnya kerana malas bekerja dan bukannya kerana keuzuran juga termasuk dalam golongan yang dibenci oleh agama. Dia tak mampu bayar hutang sebab apa? Sebab malas kerja. Hutang pula. Mana dalam poket dia kira buku 35 ya ada. Tidak buku 35 kan? Buku 35 kedai ni 35, kedai ni 35, kedai kopi pun 35. Istilah orang kampung lah, 3 kali 5 telah dia panggil buku 35 kan. Yang kelima, hutang wajib dibayar apabila sampai waktunya walaupun tidak dituntut oleh si pemiutang. Tuan dia tak minta pun kita bayar lah.
Bahkan membayarnya sebelum tiba waktunya adalah lebih baik jika mampu, kerana melepaskan diri daripada bebanan hutang tersebut. Itu terbaik. Yang keenam, harus akad hiwalah, iaitulah pertukaran hutang dalam Islam. Boleh kita buat. Yang ketujuh, suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi supaya menerima hiwalah hanyalah pengesyuran. Dia panggil irsyad. Irsyad bukanlah suatu kewajipan bagi tuan hutang tersebut untuk menerimanya. Tapi walaupun apa ini irsyad, tapi itu dia panggil berbentuk galakan dan arahan. Kecuali mazhab Hambali. Ulama Al-Hanabilah ataupun Hambali mengatakan hadza ala sabilil wujub. Ini wajib. Kalaulah orang ni minta tukar hutang dia kepada orang seorang lagi yang mempunyai kemampuan, maka wajib. Tapi aksarul ulama, majoriti ulama mengatakan istihbab, sunat menerimanya. Jadi itu dia panggil pandangan ulama. Kita belajarlah dengar pandangan ulama tu, ulama ni. Jadi kita pun kalau kita dah ada, tak usah duduk mikir sunat je terima lah. Kalau keperluan tu ada dan tidak ada halangan yang menyebabkan kita tak nak terima, kenapa nak nyusah-nyusah membantu? Itu pun termasuk dalam membantu saudara kita yang susah. Nah, bab yang keseterusnya, tengok bab dia ni panjang sekali. Bab dia tu huraian kepada kita ni. Bab dia tu syarah dah sekira. Bab yang ke-285, babu karahati audatil insan fi hibatin ila akhiril bab. Bab pada menyatakan tidak elok seorang manusia itu kembali mengambil pemberian yang belum diserahnya kepada penerimanya. Kita nak beri kepada orang, kemudian kita tarik balik. Itu dia panggil karahah, suatu benda yang tidak baik. Dan begitu juga pada pemberian yang telah pun diberikan kepada anaknya. Ayah beri kepada anak, tarik balik. Dan anak pun telah terima ataupun belum terima lagi. Anak dia ambil dah ataupun tak ambil lagi. Dan juga tidak elok membeli sesuatu sedekah yang diberinya daripada orang yang menerimanya. Mana kita sedekah kepada orang ni, awak ni miskin miskin, ambil aku bagi seekor kambing awak. Tak lama kawan tu tak nak pegang kambing, kita beli balik sedekah kita tu. Jangan beli, tak salah, pergi beli hak lain. Dia nak jual, dia suruh jual orang lain. Jangan kita beli balik barang kita. Berapa masalah di sini? Atau sesuatu yang dia telah keluarkan daripada zakatnya, atau bayaran kifarah atau kafarnya atau sebagainya. Jadi benda yang kita keluar zakat pada orang, kita pergi ambil balik. Enggak. Dan tetapi tidak mengapa membelinya, barang sedekah, zakat dan sebagainya tadi daripada orang lain, bukannya penerima tadi, yang telah pun bertukar, berpindah milik, sama ada dengan dibelinya atau sebagainya kepadanya. Nampak sikit ada perbincangan. Contohnya kita ni beri, ada seorang pakai nama apa, mamak lah kita kata pakai, kita beri ke mamak ni benda dia zakat kambing dah. Mamak ni pergi jual kepada dolah kan, jadi kita pergi beli dengan dolah, tak apa. Jangan beli direct dengan mamak, pasal barang tu barang kita. Jadi beri zakat, ambil balik. Dia tak mau isu ambil balik ya. Tapi kalau dah bertukar tangan, kita ambil, itu tidak jadi masalah. Sama juga dengan barang-barang zakat. Orang beri kepada orang miskin zakat. Orang miskin boleh beri pada kita walaupun kita kaya, di atas nama hadiah. Boleh. Ataupun dia jual kepada kita. Hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini, yang pertama hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi, muttafaqun alaih. Jadi bandingnya ni agak dia panggil jijik lah, jijik. Artinya hadis yang ke 1614, hadis yang tadi bab 285 tadi 1613. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
orang yang kembali mengambil pemberiannya seperti anjing yang kembali menjilat muntahnya. Sedap dengar ke tak sedap dengar? Dengar pun rasa jijik tak? Anjing muntah jilat balik. Itu bandingan yang cukup berat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang kedua, bandingan yang kedua lagi dahsyat. Masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamathalil kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi fayakuluhu. Allah. Perumpamaan orang yang kembali mengambil sedekahnya samalah seperti anjing yang muntah, kemudian dia kembali kepada muntahnya itu serta dimakannya. Hai berat. Dengar tak apa nak semangat belaka tu tak? Wa fi riwayatin, ada riwayat yang seterusnya, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Orang yang kembali pada pemberiannya, ambil balik semula pemberian kita tu, sepertilah orang yang kembali pada muntahnya. 3 lafaz hadis yang berdekatan. Ada lagi lafaz lain, laisa lana mathalus saw. Kita ni tidak ada bandingan yang tak baik. Tapi alladhi ya'udu fi hibatihi, orang yang balik semula, ambil semula pemberian dia, sepertilah anjing yang jilat balik muntah. La ilaha illallah. Jadi kalau kita dengar hadis ni memang agak berat. Maka pengajaran hadis yang pertama, haram kembali mengambil dan memiliki pemberian dan sedekah yang telah diberikan. Jadi bila kita beri sedekah pada orang, maka jangan sekali-kali kita ambil. Yang kedua, busuk dan jijiknya perbandingan bagi orang yang berbuat demikian. Siapa dia buat demikian, jangan. Yang ketiga, orang yang kembali mengambil pemberiannya diibaratkan seperti anjing, dan harta yang kembali diambilnya pula diibaratkan seperti muntah. Anjing dengan muntah. Kalaulah perumpamaan menjilat air liur yang di ludah itu sudah satu perumpamaan yang jijik, apatah lagi jika diumpamakan anjing yang menjilat muntahnya, lagilah dahsyat. Lagilah dahsyat. Cuma di sini ada perbahasan sedikit. Al-aidu fi hibatihi bihadza. Jadi ini bandingan ini dipanggil tamfir. Nak suruh kita rasa jijik dengan perbuatan ni sangat tak baik. Sebab itulah bandingan dia pun berat, kan? Jadi tidak ada perbezaan pemberian hebah yang kita beri itu kepada keluarga kita ataupun orang jauh. Bila kita beri, jangan ambil balik. Ataupun kita beri kepada adik-beradik dia, adik-beradik sendiri, beri kepada adik-beradik sama juga. Beri apa saja, jam ke, pen ke, kereta ke, lori beri. La yahil laka an tarji', tidak halal lagi kita ambil balik, illa an tarda li nafsika, kecuali kamu reda nak jadi anjing. Allahu akbar. Sama juga tanda di kitab ni tak ada dalam kitab. Sama juga hukumnya al-ibnu lau habali abihi syai'an. Anak beri kepada ayah dia, mak dia. Anak ni biasa kita beri hadiah ke ayah kita, ke mak kita tak? Beri apa-apa benda. Fa innahu la yarji'. Jangan balik semula. Amal aks. Ada beza sikit. Ini satu noktah. Kalau bapa beri kepada anak, sesuatu benda, fala ba'sa an yarji'a fi, maka dia kata tidak menjadi masalah kalau ayah nak tarik balik. Contoh, ayah beri satu benda, anak dapat benda ni, lompat selalu, tak apa dengan kata dah, dengan jolinya, dengan borosnya, dengan tak ada dah. Masjid-masjid Pak Kuliah tak ada dah dia duduk main sana. Jadi nampak dengan sebab harta tu nampak nak rusak anak dia ni, maka bapak boleh tarik balik. Aku ambil semula barang aku ni. Boleh dia bagi. Mana dalil kata ayah boleh ambil balik? Dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu liwahibin an yarji'a fi ma wahaba.
Tidak halal bagi seorang yang beri benda kepada orang ambil balik, jangan. Illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali ayah ambil balik benda yang dia beri kepada anak, itu boleh. Kerana ayah tu, anak dia tu hak dia, maka dia boleh tarik balik apa yang dia beri. Jadi ada kecuali di sini, bapa boleh ambil balik barang dia, tapi anak beri kepada ayah tak dia tarik balik. Ayah tua dah, tak payah ambil balik benda ni, tak boleh. Kalau nak pergi minta semula dengan ayah, tak apa. Ayah nak guna lagi kedok kereta ni, tak ada dah, aku nak bawa mata tak nampak, saya ambil balik boleh. Jadi minta semula, saya nak boleh. Jadi itu pun dengan kereta dia. Anda nak ambil cara tergagah pula, asal bila kita dah beri pada orang tak boleh ambil balik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu قال حملت على فرس في سبيل الله فأضعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. Hampir sama lagi lah, cuma ada kisah ni menarik lah, lebih orang panggil lebih nampak kronologi masalah. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata aku telah sedekah seekor kuda fi sabilillah, beri kuda ni kepada tentera untuk berperang. Tetapi orang yang mendapat kuda itu mencuaikannya, tidak menjaganya dengan baik. Dia ni bahasa jenis orang panggil buat tak cana ke kuda kita. Lalu aku berhasrat untuk kembali membelinya dengan orang tersebut. Aku nak pergi beli balik kuda aku ni, nak pergi beli bukan ambil balik. Dan aku rasa dia akan menjualkannya dengan harga yang murah. Aku pun pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, jangan kamu membelinya, la tashtari. Nabi kata jangan beli, sekalipun dia memberikannya, menjualkannya pada kamu dengan hanya 1 dirham, jangan ambil. Kerana sesungguhnya yang kembali pada mengambil sedekahnya sepertilah anjing yang kembali menjilat muntahnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi artinya aku telah bersedekah kuda pada salah seorang pejuang. Jadi Sayyidina Umar sedekah kepada pejuang fisabilillah. Pengajaran hadis: 1. Larangan kembali memiliki sedekah sekalipun melalui cara pembelian. Kita saya benda tu kita pergi belilah, jangan. Yang kedua, harus kembali membeli barangan yang disedekah itu jika ia sudah bertukar milik dan bukan lagi berada di tangan penerima tadi. Ambil dengan orang lain tidak menjadi masalah. Jangan ambil di tangan orang panggil ambil semula tangan kita, itu jangan diambil. Alhamdulillah, itu 2 bab. Bab yang ketiga, bab 286, babu ta'kidi tahrim malil yatim, bab menguatkan haramnya memakan harta anak yatim. Hari ni orang tak kena anak yatim, tak kena mak yatim, asalkan boleh tangkap belaka kan. Jadi tuan-tuan kena ingatlah siapa dia anak yatim. Anak yatim itu iaitulah orang yang allazi mata aba'uhum qabla al-bulugh, orang yang mati ayah dia sebelum dia balik. Kalau mati mak tak kira. Ni anak yatim ni mati mak, tak, nak mati ayah baru jadi yatim, mati bapa baru jadi yatim. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mulakan bab ini dengan firman Allah ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jangan ayat ni kata secara zalim. Jadi kalau kita makan anak yatim kerana kita jaga dia, jaga harta dia, jaga kebun dia, kita makan kerana atas rasa kita kerja, itu tidak nama zalim lagu tu. Sebenarnya mereka itu memakan menelan api yang memenuhi perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitulah api neraka, wal iyaz billah. Surah An-Nisa ayat 10.
Ayat yang kedua, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, iaitu bermanfaat. Jadi harta dia ni kita tengok, kalau duduk biar gini rugi, harta dia banyak, maka kita kena laburkan harta itu di tempat yang paling selamat. Tak kira lah kalau kita hari ni tempat yang paling selamat apa dia kita kata tabung haji. Nah, jadi ada juga orang kata macam-macam. Jadi kita tak sedut kira, kaji betul-betul, kalau selamat letak, ataupun letak di mana tempat pelaburan yang patuh syariah mana-mana. Jadi kita letak situ. Ayat surah Al-An'am 152, ayat yang ketiga, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Artinya, dan mereka bertanyamu tentang anak-anak yatim, maka katakanlah, berbuat baik kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu mencampuri mereka, bergaul dengan anak yatim, duduk sekali dengan kita dia, maka mereka adalah saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang membuat kerosakan, kejahatan daripada orang yang membuat kebaikan. Jadi kita tahu orang ni duduk, anak yatim duduk dengan kita, boleh kita ambil untuk belanja hidup dia 100-200 sebulan yang sesuai dengan dia. Kalau kita jaga harta dia, kita boleh ambil upah menjaga harta tu. Tidak kata kita, tapi upah yang setimpal ya, yang adil lah. Kalau orang lain gaji 1,000, kita kata kita nak 3,000, itu dia panggil tidak adil. Yang sepatutnya harga. Surah Al-Baqarah ayat 220. Mafhum ataupun apa yang dipahami daripada ayat ini, kita diharamkan mengkhianati harta anak yatim, sama ada dengan memakannya, membazirkannya atau sebagainya. Tetapi bukanlah berarti kita mesti membiarkan mereka, bahkan menguruskan mereka dengan yang sepatutnya, dan menyuburkan harta mereka adalah lebih baik daripada membiarkan mereka. Janganlah kerana bimbangkan akan termakan harta anak yatim, kita membiarkan mereka. Bahkan jika bercampur harta kamu dengan harta anak-anak yatim, maka mereka itu sebenarnya saudara kamu, maka tidak mengapa saling termakan, sebahagian kamu akan makanan sebahagian lain, asalkan tidak dengan khianat dan melampaui batas. Jadi kita bolehlah, kerana sungguhnya Allah itu maha mengetahui siapakah yang memakan harta anak yatim dan siapa yang ingin menguruskan mereka dengan baik, dan Allah lah yang akan membalas perbuatan mereka sama ada baik atau buruk. Jadi kita ingat, anak yatim ni dia tak ada ayah, kita lah ayah dia. Jadi kalau ayah ni tak akan nak makan harta anak banyak-banyak, apa salahnya dia termakan hak kita sikit, sedekah. Cuma kalau kita miskin, barulah kita ambil sikit harta dia tu sekadar keperluan dia sendiri. Hadis-hadis yang berkaitan, iaitulah satu hadis saja, hadis yang 1616. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kamu 7 perkara yang membinasakan. Jangan duduk mai benda ni. Mereka para sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? Apa dia 7 perkara itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, mana undang-undang qisas ataupun hudud. Memakan riba, baru sampai ayat kita ni, memakan harta anak yatim. Yang terakhir seterusnya cabut lari hari peperangan. Dan yang ketujuh menuduh berzina perempuan yang baik, beriman dan tidak pernah terlintah di hatinya untuk berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis yang pertama,
Syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampunkan kerana ia merupakan kekufuran, melainkan jika pelakunya berhenti daripadanya dan memeluk Islam. Jadi kalau orang kafir masuk Islam, selamatlah dia. Yang kedua, sihir juga merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan sebahagian besar daripadanya adalah syirik dan kekufuran. Kita dah bincang dah tentang bab sihir di dalam kuliah kita dalam siri yang lepas, iaitulah dalam perisai mukallaf. Tengok di sana. Yang ketiga, ketujuh perkara yang disebut tadi adalah dosa-dosa yang sangat besar. Yang keempat, dosa terhadap harta anak yatim bukan sahaja pada memakannya, bahkan samalah juga halnya jika dimilikinya, dirampasnya, dibakarnya, dipindah milik kepada orang lain atau sebagainya. Apa-apa saja perbuatan yang menyebabkan anak yatim tidak dapat memiliki keseluruhan hartanya, maka itu adalah termasuk dalam dosa yang sangat besar. Yang kelima, hadis menyeru para orang mukmin supaya menjauhkan perbuatan yang keji dan sangat banyak kesan buruknya. Yang keenam, sebahagian daripada dosa itu adalah lebih besar daripada dosa yang lain. Yang ketujuh, tidak ada perbuatan yang ditegah oleh Islam melainkan ada di situ natijah buruk yang ingin dihindari. Islam bukanlah agama yang kosong dan sia-sia. Jadi ini harta anak yatim ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab apa? Sebab hari ni kadang-kadang kita tak perasan harta anak yatim yang kita urus ni, kita pergi makan pula harta dia, maka sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun penjelasan hadis 7 perkara yang panjang, alhamdulillah kita telah hurai panjang lebar dalam kitab dosa-dosa besar. Boleh tengok rakaman kita yang lepas, alhamdulillah. Bab yang seterusnya, bab yang 287, bab taghliz tahrimir riba. Bab menekankan kerasnya pengharaman riba. Riba ni pun satu penyakit, jangan main-main. Jangan main-main harta riba ni, sebab dia ni sangat berat, sangat berat. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bawa satu ayat, satu hadis. Qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Jadi panjang sekali ayat ni. Dia berkaitan dengan riba, Maksud dianya, orang-orang yang memakan, dia tak makan riba atau ambil riba, duit kertas apa dia nak makan contohnya. Orang-orang yang memakannya ini mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Tengok. Jadi kata ulama, berdiri di sini sama ada di akhirat esok dia bangun tuyul hayang. Tengok orang berjalan goyah-goyah tu, kaki riba lah tu, wal-iyazubillah. Ataupun orang yang makan orang kaki riba ni atas dunia ni nampak macam kena rasuk syaitan dia. Semangat juga duk cari ke harta. Itu ada sedikit tafsiran di situ. Keadaan mereka yang demikian itulah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu samalah dengan riba. Ini dia panggil putar belik sini. Mana boleh sama jual beli dengan riba? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan daripada Tuhannya, notis mari dah, dengar ada ayat Quran kata riba haram, kau tak dengar lagi, lalu terus berhenti daripada mengambil riba,
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang peringatan, larangan dan urusannya terserah pada Allah. Jadi sebelum hari ayat Quran ni, hak lepas tu tak apa dah, selamatlah. Dan orang-orang yang mengulanginya, masih mengambil riba, ayat Quran mari dah dengar ada ayat ni, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka itu kekal dalamnya, wal iyazubillah. Allah memusnahkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Musnah di sini ada musnah sungguh, mari banjir, mari ribut, mari apa, atau musnah dengan mana tak ada berkat, banyak harta tapi tak tenang hidup tak tenang. Ini masalah kita. Dan Allah tidak suka setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh yang baik, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Kemudian Allah Ta'ala mari ulangnya ayat sekali lagi, amarannya cukup keras. Wahai orang-orang yang beriman, tuan-tuan tanda tak? Wahai orang, letak nombor 1, ittaqullah. Letak nombor 2, bertakwalah kepada Allah. Allah panggil kita orang yang beriman. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. 2, kemudian barulah mari arahan wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Saki baki riba tu tinggal, tak usah ambil. Jadi tak usah duk sayang dia. Yang keempat, in kuntum mu'minin, jika kamu orang betul-betul orang yang beriman. Kalau tak beriman, dia terus dengan riba. Mana ayat ni pukulan yang cukup berat. Mana kalau kamu beriman, berhenti daripada riba. Tapi kalau kamu kekal kepala tak beriman betul-betul, teruskan dengan riba. Jadi kita kena mikir hari ni, kita ni beriman ke tak beriman. Kalau rasa kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka bertinggallah saki baki riba yang tersebut. Ada panjang lagi ayat ni, fa illam tantahu. Kalau kamu tak nak berhenti juga, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka hendaklah kamu isytihar berperang dengan Allah dengan Rasul. Kata di Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, siapa dia nak ambil riba, asahlah pedang dia untuk berperang dengan Allah dengan Rasul pada akhirat esok. Jadi kemudian fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, kamu boleh ambil modal kamu. Contohnya kita melabur 20,000, kan? Riba boleh berapa? Sudah naik dia, beranak dia jadi 22,000. Maka yang 20,000 itu kita ambil, yang 2,000 lagi tu kita pergi labur di tempat-tempat awam, jangan ambil. Tapi jangan bagi ke bank bagi ke tempat syarikat, benda-benda lain pula dia bagi ke tempat bukan Islam ke apa, rugi. Jadi kita ambil, tapi bukan milik kita itu duit, kita guna untuk awam, pergi buat jalan raya, pergi buat tandas, yang penting kegunaan awam, tak tahu siapa. Kita jangan kata ni saya sedekah lah, bukan sedekah. Sedekah ni benda baik, tuan-tuan kena pergi. Contohnya kita kata mari sini, bagi tahu ustaz ini duit tak halal, ambil lah, buat di tempat yang sesuai dengan dia. Jadi tempat yang sesuai duit ni di mana? Kita buat jalan, kita buat tandas, itu yang sesuai. Itu saja. Bila kita bertaubat, maka kita tak rugi. Tak rugi sebab kita boleh ambil balik modal dia tu, modal yang kita melabur tadi. Jadi ayat ini dalam surah Al-Baqarah 275 sampai 278. Hadis yang berkaitan, Imam Nawawi bawa satu hadis saja. Hadis-hadis yang berkaitan, adapun hadis-hadis yang menunjukkan haramnya riba adalah banyak. Dalam kitab hadis-hadis yang sahih, dan ia telah pun masyhur. Jadi antaranya ialah hadis Abu Hurairah yang telah lepas dalam bab sebelum ini. Jadi anaknya nak ambil jalan pintas jugalah, supaya tak ambil masa panjang. Kita mengatakan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, ambillah rakaman kita dalam kitab dosa besar dalam bab haramnya riba. Di sana kita telah bincang panjang hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman dosa besar terhadap riba. Dalam bab ini satu hadis saja, hadis 1617. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rawahu Muslim. Zada Tirmizi wa ghairuhu wa syahidaihi wa katibahu. Allahu akbar. Boleh belakang lah tu.
Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan, yakni mengambil riba, dan orang yang menyuapnya, yakni orang yang beri riba. Mana kalau toke ambil riba tu laknat, kita hak dia bagi riba ke dia pun satu juga, join sekali. Itu hadis Muslim. Dan pada riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain ada tambahan, dan kedua saksinya, hak jo saksi, jo tanda tangan ni, sokong ni boleh, dan pencatat keraninya pun boleh juga. Maknanya habislah siapa yang terlibat dengan riba kena belaka, kena laknat belaka, wal iazubillah. Pengajaran daripada hadis yang pertama, haram mengambil riba sekalipun tidak memakannya, dan juga haram memberinya riba sekalipun tidak menyuapnya ke mulut si makan riba. Lagi ke? Yang kedua, setiap perkara yang haram diambil, maka memberinya juga adalah haram. Benda haram kita ambil, kita beri pun haram juga. Ambil tak bolehnya, ni saya beri. La. Yang ketiga, riba adalah dosa yang sangat besar, kerana mana-mana perbuatan yang mendapat laknat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah dosa besar. Yang keempat, setiap orang yang bekerjasama dalam menjayakan pelaksanaan riba, maka dia bersama menanggung dosa dan mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang ke-288 dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.